A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Ar-Ra'du. Kita sambung ayat 27. Sebelum kita sambung, cuba kita tengok maksud ayat yang lepas dan kaitan dengan ayat hari ini. Daripada awal lagi, daripada ayat 19, Allah menceritakan sifat-sifat ulul albab, iaitu orang yang beriman, yang berjaya mendapat syurga di akhirat besok. Antara sifatnya ialah orang yang menunaikan janji dengan Allah, termasuklah janji dengan manusia. Orang yang tidak membatalkan perjanjiannya, tidak melanggar perjanjiannya. Orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan manusia. Orang yang sentiasa takut kepada Tuhan mereka dan mereka sentiasa ingat tentang azab neraka ataupun balasan Allah di akhirat. Ulul albab juga Allah berkata ialah orang-orang yang sentiasa sabar dalam mencari redha Allah. Bukan sabar untuk mencari dunia, tapi sabar mencari redha Allah. Kemudian mereka mendirikan solat, menginfakkan harta mereka, sama ada secara rahsia ataupun terang-terang, dan mereka menolak kejahatan orang dengan kebaikan. Kemudian Allah begitu balasan sifat-sifat ulul albab ini ialah jannatu adnin, mereka akan masuk syurga, dan juga bersama mereka akan masuk syurga ialah bapa-bapa mereka, ibu-ibu mereka, pasangan-pasangan mereka, zuriat mereka yang soleh. Jadi akan ikut bersama ulul albab ialah anak, isteri, ibu bapa, zuriat mereka yang soleh. Dan Allah bagi tahu bila mereka berada dalam syurga, mereka akan sentiasa masuk memberi salam. Salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan mereka akan sentiasa selamat, sejahtera, bahagia, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, tidak ada kerisauan selama-lamanya. Kemudian lepas tu Allah begitu pula. Yang sebaliknya ialah sifat-sifat orang-orang yang tidak berakal ataupun sifat orang yang tidak beriman. Yang sifat mereka berlawanan dengan sifat ulul albab. Antaranya mereka suka membatalkan perjanjian. Mereka suka melanggar perjanjian sama ada dengan Allah ataupun dengan manusia. Mereka suka memutuskan apa yang Allah perintah supaya disambung. Sama ada hubungan dengan Allah, mereka putus, ataupun hubungan dengan manusia pun mereka putus. Dan juga mereka sentiasa melakukan kerusakan di atas muka bumi. Selalu syirik kepada Allah, kufur, selalu melakukan maksiat. Maka mereka ini Allah kata bagi mereka laknat. Laknat maksudnya jauh daripada rahmat Allah, dan bagi mereka tempat tinggal yang paling buruk. Kemudian Allah bagi tahu antara punca manusia kufur kepada Allah, sombong, ialah sebab rezeki. Sebab tertipu dengan rezeki Allah. Allah berkata dalam ayat yang 26 surah Ar-Ra'du, Allahu yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir.
Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah juga yang menyempitkan rezeki. Sebab rezeki yang Allah bagi ini, ramai yang tersalah faham. Ada menganggap rezeki daripada Allah itu adalah sebagai anugerah, sebagai tanda Allah suka kepadanya. Lalu mereka kufur, mereka tidak bersyukur pada Allah. Sebab mereka rasa itu hak mereka. Dan begitu juga yang Allah sempitkan rezeki, mereka juga rasa Allah tidak suka pada mereka. Maka mereka juga tidak beriman kepada Allah. Yang dapat rezeki, yang dapat dunia, Allah kata wa farihu bil hayatid dunya. Mereka seronok dengan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan dunia Allah kata wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Tidaklah kehidupan di dunia dibanding dengan akhirat melainkan mata', hanya untuk seronok sementara sahaja. Okey, sampai situ kan, sampai ayat 26. Ayat hari ini, ayat 27, Allah nak bagi tahu kenapa orang-orang yang kufur ni mereka tidak beriman kepada Allah. Adakah bukti tidak cukup ataupun bukti kewujudan Allah, kebesaran Allah tidak jelas? Jadi Allah bagi tahu dalam ayat seterusnya. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaqul, dan berkata allazina kafaru, orang-orang kafaru yang mereka kufur. Kufur kepada siapa ni? Kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sebut kufur, maksudnya ialah kufur kepada Allah. Sebab dalam kehidupan dunia ni ada dua golongan manusia sahaja. Walaupun bangsa berbeza, kumpulan berbeza, bahasa berbeza, adab berbeza, jemaah berbeza, tapi sebenarnya Allah nak bagi tahu sebenarnya manusia terpecah pada dua kumpulan sahaja. Sebagaimana balasan yang Allah sediakan juga dua, iaitu syurga dan neraka. Allah kata dalam surah Al-Hajj, hazani khasmani fi rabbihim. Hazani dua. Ini dua, khasmani yang bergaduh, yang berselisih. Tentang apa? Ramai orang kata berselisih pasal harta, pasal keturunan, pasal pangkat. Tapi sebenarnya Allah kata semuanya berpunca pada berbeza tentang Tuhan. Satu golongan beriman kepada Allah, sifatnya sekian-sekian. Satu lagi tak beriman kepada Allah, sifatnya bergaduh. Bergaduh sebab matlamatnya bukan Tuhan, bukan redha Allah. Matlamatnya dunia, yang tu yang punca pergaduhan. Bila dia tak beriman kepada Allah, berlakulah berbagai-bagai puak. Tapi kalau beriman dengan Allah, dia akan satu kumpulan sahaja. Okey? Jadi Allah berkata orang-orang yang kafir. Kafir kepada siapa? Kafir kepada Tuhan mereka. Apa kata orang kafir? Laula, mengapa tidak? Unzila, diturunkan, alaihi, ke atasnya ayat, satu tanda. Satu tanda. Mengapa tidak diturunkan ke atasnya? Ke atasnya iaitu Nabi Muhammad SAW. Jumpa adik? Adik jumpa? Jumpa? Kata orang kafir, kenapa dia tidak diturunkan ke atas Nabi Muhammad satu tanda? Tanda apa ni? Tanda kebesaran Allah, dan tanda tu min Rabbihi, dari Tuhannya. Okey. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu ni?
Apa yang Allah nak bagi tahu? Adakah sentiasa berangan untuk apa? Untuk melepas diri daripada bukan. Bila Allah kata orang kafir ni selalu meminta apa dia? Kenapa tak diturunkan satu bukti kepada Muhammad, dan bukti itu daripada Tuhannya yang mengesahkan Muhammad tu Rasulullah? Selalu dia minta kan. Jadi sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu? Yang tersiratnya apa? Yang tersiratnya Allah nak bagi tahu, inilah perangai manusia yang tak nak beriman. Perangai manusia yang tak nak beriman apa dia? Ini perangai orang yang tak nak beriman. Apa dia perangai dia? Beralasan. Suka minta bukti. Dia minta ni apa ni? Satu bukti, kan? Bukti yang membuktikan bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasul dan Tuhan tu betul-betul Tuhan. Sebenarnya, sebelum mereka minta ni, dah ada tak bukti? Ada tak bukti kewujudan Allah, kebesaran Allah dan kenabian Nabi Muhammad SAW? Ada tak bukti? Banyak ke sikit? Okey, apa dia antaranya? Itu mungkin sebelum ni. Sebelum terbelah bulan, dah ada tak bukti? Ciptaan langit dan bumi, kan? Allah kata tengok pada unta, tengok pada gunung, tengok pada bumi yang dihampar. Dan juga bukti yang baru apa dia? Kalau langit, bumi, pokok-pokok tumbuh itu lama. Bukti yang baru Al-Quran lah. Jadi dia minta satu ayat. Quran ada berapa ayat? Ada berapa bukti? Kalau sekarang 6,000 lebih kan? Tapi mungkin masa dia minta ni, Quran belum lengkap. Katalah ada 3,000 bukti. Tiba-tiba dia minta satu lagi bukti. Itu tanda apa tu? Tanda degil, keras kepala dan memang suka beralasan. Sebenarnya kalau orang nak beriman, dia perlukan berapa bukti? Satu ke dua? Kalau dia nak beriman lah. Satu cukup. Tak payah dua, satu je. Okey, ada tak contoh dalam Quran? Dengan satu bukti orang ni beriman dan dia walaupun dia ancam, diugut, dia iman dia tak goyang. Walaupun dia hanya nampak satu saja bukti. Itu kan Syekh Fir'aun. Betul kan? Sebelum dia berdebat, sebelum dia berlawan sihir dengan Nabi Musa AS, apa yang diminta daripada Fir'aun? Dia ada permintaan. Sebab dia peranan dia apa dia? Peranan tukar sihir kepada Fir'aun apa dia? Besar tak? Apa dia peranan dia? Dia bukan menteri pengangkutan, bukan menteri dalam negeri. Tapi dia lebih penting daripada semua menteri itu. Apa peranan? Tukar sihir tak pandai nasihat. Tukar sihir tak ada duit, dia minta duit Fir'aun. Dia nak bukti macam mana dia pun manusia. Peranan dia ialah menipu orang ramai supaya orang ramai nampak Firaun tu hebat. Melalui apa dia? Ilmu sihir. Jadi peranan dia ialah sangat besar, lebih besar daripada Menteri Pertahanan. Okey. Jadi bila peranan dia besar, bila nak berlawan dengan Musa, dia minta habuan. Cuba buka surah Al-A'raf. Ayat 113. Waja'a saharatu Fir'aun
Qalu ha? Inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Okey, lepas tu qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Surah Al-A'raf ayat 113 dan 114. Qalu a'inna kan? Ya. Ada a ke? A'inna. Betul? Okey, cuba terjemah. Waja'a dan telah datang saharah. Ahli sihir. Dia kalau seorang sahirun, tukang sihir. Sebab tu orang musyrikin dia bila tuduh Nabi, dia kata Nabi saharah ke Nabi sahirun? Ha? Kenapa? Sebab surah. Yang ni pula datang saharatu Fir'aun. Kenapa saharatu bukan sahir? Sebab kenapa ramai? Ha, kenapa ramai? Tak, masa nak berlawan dengan Musa ni, tahu tak apa Fir'aun buat? Dia keras semua tukang sihir yang ada di Mesir. Bukan di Kairo saja, bukan di Kairah saja. Semua kawasan Mantikah, Iskandaria, semua dia keras. Tukang sihir yang hebat. Boleh faham? Kalau pusat dia di Putrajaya, dia nak berlawan dengan pembangkang, dia ambil tukang sihir kat Kelantan, kat Golok, kat Johor. Okey. Dan bila dia Firaun membawa tukang sihir ramai, itu bukti apa? Bukti apa? Bukti dia paling lemah lah. Kan dia mengaku Tuhan. Ada tak Tuhan bergantung dengan ramai tukang sihir? Itu dah bodoh lah. Kan? Memang orang kafir ni memang bodoh. Jadi bila dia mengaku Tuhan, tiba-tiba nak lawan Musa, bukan seorang tukang sihir dipanggil, semua sekali yang ada. Lagi menunjukkan dia tu lemah. Okey. Jadi apa pula tukang sihir kata pada Firaun? Qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya lana la ajran, sesungguhnya bagi kami la ajra. Ajra apa dah? Upah. Sesungguhnya ada tak bagi kami upah in kunna nahnul ghalibin, kalau kami menang. Han, ni nak berlawan dengan Musa ni, orang hebat kan? Jadi kalau menang takkan tak ada hadiah. Okey. Apa kata Firaun? Qal wa innakum. Tengok Firaun guna apa? Inna, sesungguhnya. Sesungguhnya kamu lamu taukid, dua huruf penegasan. Maksud apanya? Sesungguhnya kamu, kata Firaun, pasti minal muqarrabin, daripada orang yang muqarrabin. Apa makna? Ha? Oh, qala na'am. Qala na'am, kata Firaun, na'am, ya, pasti ada upah. Tukang saya minta upah kan? Bonus ke? Gaji ke? 6 bulan gaji ke? Tapi Firaun janji apa? Firaun bukan janji upah. Janji lebih besar daripada upah, iaitu muqarrabin. Apa makna? Ha? Golongan kanan. Boleh kan? Kita nak jadi menteri ke nak jadi orang kanan menteri? Nak jadi menteri ke nak jadi orang kanan Perdana Menteri? Ha? Kadang-kadang yang merosakkan bukan menteri, orang kanan kan? Betul? Ini di negeri Afrika lah. Ha? Okey. Jadi dia minta upah dan Firaun berjanji untuk jawatan yang paling kanan. Okey. Lepas tu, cuba tengok apa berlaku lepas tu.
Lepas ayat ni. Qalu ya Musa, dia kata, tukang saya Firaun berkata pada Musa, ini dah betul-betul nak berlawan. Wahai Musa, sama ada kamu campak dulu tongkat ataupun kami campak. Kan? Kemudian Musa kata apa? Musa kata kamu campak dulu. Kan? Musa campak kemudian kan? Kenapa Musa suruh tukang saya campak dulu? Siapa yang benar? Siapa yang benar? Tukang saya ke Musa? Sepatut yang benar, berani kan? Campak dulu. Tapi kenapa Musa suruh tukang saya campak dulu? Sebab nak berbukti kebohongan dia tu. Musa nak berbukti kebohongan dia. Yalah, campak dulu pun boleh bukti juga. Oh, hero tak bergaduh kan? Datang orang lagi, dia pun cabut lari. Dan kalau Musa campak dulu, orang tak nampaklah bukti. Sebab bila Musa campak, ulah Musa nak makan apa? Tukang saya belum campak. Faham? Strategi. Bukan hero ni tak bergaduh. Okey, lepas tu? Lepas tu kata apa? Bila dia campak, dibayangkan nampak macam bukan ular. Yang tukang sihir ni tali mereka dan tongkat bukan bertukar menjadi ular. Tapi nampak macam ular. Sebab manusia tak mampu menukarkan satu benda kepada satu benda yang lain. Itu mustahil. Allah saja yang boleh. Kemudian Musa rasa nampak macam takut sikit kan? Sebab benda tu nampak macam bergerak dan banyak. Maka Allah kata pada Musa, campak. Bila campak je, yang Musa campak betul-betul bertukar jadi dan makan semua yang dicampak oleh tukang sihir Firaun. Bila nampak je, satu je bukti. Apa berlaku? Cuba tengok ayat. Page tu yang last kali. Ayat last kali. Tak. Ulqiya saharatu sujjada. Apa dia? Fa'ulqiya wa ulqiya as-saharatu sajidin. Bila dia nampak je, berapa bukti? Satu je. Terus tukang-tukang sihir merebahkan dirinya, mencampak dirinya ke bumi dalam keadaan mereka sujud. Sujud kepada siapa? Allah. Sebab apa? Dia nampak bukti. Berapa bukti? Satu je. Dan lepas dia beriman, apa kata Firaun? Lepas tu, Firaun kata, kenapa kamu beriman sebelum minta izin daripada aku? Aku kan Tuhan paling besar. Minta dengan big boss dulu. Lepas tu, kata tukang sihir, aku akan potong, kata Firaun kepada tukang sihir, aku akan potong kaki dan tangan kamu secara bersilang. Kemudian yang kedua, aku akan salib. Kan? Yang tukang sihir minta asal apa? Upah. Dan dijanjikan jawatan kan. Tapi akhirnya, apa yang Firaun bagi pada tukang sihir? Tarik jawatan tukang sihir. Kemudian dipotong kaki dan tangan. Kemudian dia salib. Apa yang dia dapat? Dapat jawatan. Dapat gaji. Habis apa dia dapat? Dapat? Salah. Oh. Dia dapat lebih mahal daripada upah. Dia dapat lebih mahal daripada muqarrabin. Dia dapat satu bukti bahawa Tuhan yang sebenar ialah Allah. Betul tak? Itu lagi mahal daripada segala. Betul tak? Dengan sebab dia dapat satu bukti lebih mahal daripada ini upah, lebih mahal pada muqarrabin, dia dapat apa lepas tu? Syurga. Syurga mana lebih mahal dengan ajrah? Syurga mana lebih dekat antara Firaun dengan Allah? Ya Allah. Bila dia nampak syurga dengan satu bukti, maka dia tak takut hilang jawatan. Dia tak takut hilang kaki dan tangan. Apa? Kesan iman. Hanya satu bukti je. Jadi sebenarnya kita nak beriman tak payah pening-pening, tak payah jalan jauh, tak payah keluarkan kos. Baca satu ayat dia.
Kalau satu ayat meresak ni, kita dah tak heran orang nak kata apa. Kadang-kadang kita sanggup hilang kerja sebab apa? Kerja tu melalaikan kita. Kita sanggup. Sebagaimana Ashabul Kahfi. Yang masa kat Bahau kan, ada orang kata, ada seorang peserta yang peguam tu, dia kata lepas dia ikut kelas tadabbur, dia tinggal main game. Oh, mahal tu. Betul tak? Berapa ayat dia baca? Baru tak berapa banyak ayat. Dengan satu ayat, dia boleh tinggal benda yang menjauhkannya daripada Allah. Berapa jam, berapa lama masa dia habiskan untuk game. Tak? Nilai satu ayat. Jadi bila ayat dah banyak, tiba-tiba minta lagi ayat, itu tanda apa? Memang tak nak beriman. Ini hanyalah alasan. Sama. Kadang-kadang kita kata nak pergi berjalan, nak tengok apa? Kebesaran Allah. Quran depan kamu, ada rasa tak kebesaran Allah dalam Quran? Tak ada kan? Kalau tak ada, perangai macam ada persamaan tak? Nak tengok kebesaran Allah, di sana. Quran depan mata kamu, kan? Berapa kali kamu baca, berapa kali kamu sujud tersungkur, berapa kali kamu menangis. Kalau tak ada, sedangkan beribu ayat Quran depan mata kamu tak rasa, jangan pergi cari bukti yang jauh. Ada persamaan dengan ni. Boleh faham? Okey, Qul. Qul, katakanlah. Okey, sebelum tu saya nak sebut, cuba buka surah Yunus ayat 96 dan 97. 96 dan 97. Cuba baca. Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Lepas tu? Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul al-alim. Tengok Allah. Allah nak menegur ni orang-orang yang suka beralasan. Allah kata apa? Innal lazina, sesungguhnya allazina, orang-orang yang haqqat. Apa makna haqqat? Telah tetap. Haqqat ni telah tetap, telah wajib, telah berlaku ke atas seorang ini, ke atas mereka apa dah? Kalimatu rabbika, kalimat Tuhan engkau. Apa maksud kalimat Tuhan engkau? Ketetapan Allah. Mana Allah, ketetapan Allah, orang ni memang tak akan beriman. Kan? Telah berlaku. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Walau apa dah? Walaupun ja'athum, telah datang kepada mereka kullu ayah, semua ayat. Bukan satu ayat. 100,000 ayat, 1 juta ayat datang pada mereka, mereka tak akan beriman. Sampai bila ni mereka akan beriman? Sampai satu masa mereka akan beriman juga. Bila? Hatta yarau, sehingga mereka melihat azab. Betul-betul nampak baru beriman. Betul kan? Tapi iman masa tu ada faedah tak? Kenapa tak ada faedah? Kan dia beriman. Kenapa terlambat? Tapi dia beriman. Dia syarat beriman dengan azab ni bila? Tak, syarat beriman dengan azab ialah dalam keadaan azab tu tak nampak. Kalau nampak, semua orang beriman, betul tak? Bila dia nampak, dia tak panggil beriman dengan benda ghaib. Kan beza orang beriman, orang kafir ni je lah. Orang kafir beriman dengan benda yang nampak. Yang tak nampak, orang kafir tak beriman. Orang beriman pula, bezanya apa? Beriman dengan benda yang, sebab itulah orang kafir bila nampak baru dia beriman. Itu bukan beriman. Okey. Kemudian kul, katakanlah.
Inna, sesungguhnya Allah, yudillu, dia menyesatkan. Man, siapa yang dia kehendaki. Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, wa yahdi, dan dia memberi hidayat. Ilaihi, kepadanya, man anab, siapa yang anab, apa dia? Ya. Anak mana dia, siapa yang kembali bertaubat ataupun kembali kepada Allah. Sebab itulah kalau anak dia kembali, kalau orang, cuba jadikan makna dia orang yang kembali bertaubat. Dia macam aslama kan, aslama dia telah Islam. Kalau orang, tukar je mim baris depan, Muslim kan. Kalau amanah, dia telah beriman. Kalau orang beriman, mukmin. Kalau anaba, dia telah kembali. Kalau orang telah kembali, munibi. Pernah dengar tak? Munibi. Munibina ilallah. Jadi orang yang kembali kepada Allah. Okey. Dalam ayat ni ada dua potongan lah. Pertama, Allah beritahu alasan orang kafir yang memang degil, yang memang tak nak beriman. Maka dia akan sentiasa minta bukti. Okey? Bahagian kedua, Allah kata pada Muhammad, bagi tahu pada ni orang yang suka minta bukti ni, tapi sebenarnya tak nak beriman. Bagi tahu apa? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi hidayat pada siapa yang nak kembali kepadanya. Jadi apa kaitan bahagian kedua dengan bahagian pertama? Cuba. Orang kafir telah. Jadi tak ada gunalah dia minta bukti. Macam tu. Lagi? Nah, adik-adik, cuba jawab. Adik-adik ni kalau masuk kelas tadabbur tiap-tiap hari, selama setahun, oh hebat. Tapi kena fokus lah, kena faham. Apa kaitan dia? Allah nak sesatkan pilihan. Jadi yang dia minta bukti ni apa kaitan dia minta bukti dengan Allah sesatkan ataupun Allah bagi hidayat pada sesiapa? Apa kaitan dia? Apa dia? Kuat sikit. Allah nak bagi peluang pada orang yang tak beriman. Memang Allah bagi peluang, tapi kaitan ayat ni dengan ayat ni. Jadi Allah bagi hidayat pada sesiapa bukan berdasarkan bukti. Allah bagi hidayat pada sesiapa bukan berdasarkan bukti. Kalau berdasarkan bukti, semua ada bukti, lagi ramai orang beriman. Lagi banyak bukti, lagi ramai orang beriman. Jadi kalau kamu nak beriman, jangan cari bukti, cari Tuhan. Sebab yang bagi hidayat siapa? Allah. Bila mencari bukti itu sebenarnya, itu tanda-tanda dia tak beriman. Kita tahu tak, semua ayat Quran adalah bukti. Tahu kan? Sebab tu ayat Quran dipanggil ayat. Jadi kalau 6,000 ayat, 6,000 bukti. Kenapa kamu nak cari lagi? Bila kamu masih mencari, kamu tak nak. Boleh? Dan di sini juga mungkin orang persoalkan. Orang boleh jadi satu benda yang mengelirukan. Jadikan hujah apa? Tengok Allah menyesatkan siapa dia nak. Aku nak hidayat, tapi Allah nak aku sesat. Nak buat macam mana? Macam mana nak jawab?
Aku nak hidayah, tapi Allah kata dia akan sesatkan siapa yang Allah nak sesat. Sebab dia pilih nak sesat tak? Ha? Dia yang memilih. Dia itu jawapan kita, tapi ayat ni bukankah menunjukkan Allah menyesatkan mengikut kehendak Allah ke kehendak dia? Kehendak Allah. Macam mana kita nak jawab? Ayat ni macam Allah menyesatkan. Saya tak nak sesat, Allah yang menyesatkan. Ha? Ya. Betul. Siapa boleh jawab? Tak, sebenarnya banyak ayat Quran yang macam ni. Bukan ayat ni je. Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan Allah memberi hidayah siapa yang dia kehendaki. Banyak, bukan ayat ni je. Memang orang kafir berhujahkan ataupun orang yang Islam tapi tak nak solat. Dia kata saya nak solat tapi Allah tak bagi. Allah menyesatkan. Saya nak buat macam mana? Saya tak ada pilihan. Ha? Kita kata dia pilih. Dia kata Allah yang pilih. Sebelum Allah pilih tu dia yang pilih. Apa dia? Saya tak nak berfikir tak. Saya ada akal tak fikir. Tak sekarang. Masalah ada pada ayat ni. Masalah pada ayat ni. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Allah dah tahu lah tu ibu apa. Dia tu kalau akhir ayat dia tu. Apa dia? Allah dah tahu akhir ayat dia tu dia ni bebel. Ahli dah tu. Bukan. Allah dah tahu. Lagi dia jawab, memang aku tak boleh buat apalah sebab aku dah tahu. Apa dia, adik? Tak macam ustaz bagi analogi tu lah. Masuk dalam kelas, cikgu dah tahu dah. Ni hidung tahu mesti duduk kelas belakang ni. Okey, itu kita kata Allah tahu kan. Tapi ayat ni Allah tahu ke Allah menyesatkan? Allah tak kata Allah tahu siapa yang memilih jalan sesat kan. Allah guna ayat Allah menyesatkan. Sebab dia pun tak nak cari kebenaran. Allah pun tak berkehendak lah untuk bagi Boleh tak bagi bukti? Dia tak nak cari maka Allah pun sesatkan dia. Apa dia? kebenaran tu daripada Allah. Kalau dia tak cari Al-Quran. Tak, itu pendapat bukti daripada Quran. Ha? Allah bagi bukti tapi ayat ni Allah kata apa? Dia menyesatkan. Kalau belajar tadabbur tak boleh jawab. Kalau belajar hadis, kalau belajar tasawuf, gitu. Pasal jawab tak? Dia jangan malas berfikir. Jangan asyik menunggu jawapan. Okey. Sebenarnya sebab itulah Quran kena faham semua ayat, tak boleh faham ayat-ayat tertentu saja. Daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas wajib kena faham. Sebab setiap ayat melengkapkan antara satu sama lain. Sebab itulah tafsir yang terbaik apa dah? Tafsir Quran dengan Al-Quran. Bukan tafsir Quran dengan pendapat orang. Allah sebut dalam surah Saf kan? Falamma zaghu azaghallaha. Surah Saf ayat 4 ke 5. Azaghallah qulubahum. Cuba terjemah. Falamma, maka tatkala zaghu. Apa makna zaghu? Manusia menyimpang, Bani Israel. Ayat ini berkenaan dengan Bani Israel, pengikut Nabi Musa. Maka tatkala mereka menyimpang, sesat, maka Allah pun selewengkan qulubahum, hati mereka. Jadi bila Allah selewengkan, bila Allah sesatkan hati manusia, bila mereka sesat. Jadi sesat tu bermula daripada siapa?
Zaghu, mereka sesat, Allah baru sesatkan. Okey. Kemudian dalam surah Al-Kahfi kan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Cuba terjemah. Faman, saya tengok ayat berapa? 15 ke berapa? Faman sya'a, maka siapa yang sya'a? Bukan orang tu. Siapa yang orang tu berkehendak beriman, maka Allah kata fal yu'min, dia beriman. Jadi Allah letakkan keimanan itu kepada siapa? Orang. Siapa nak? Mana ikut kehendak orang tu lah. Siapa nak beriman, Allah kata fal yu'min, silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak kufur, maka falyakfur. Siapa nak kufur, silakan kufur. Boleh faham? Jadi kehendak beriman dan sesat di sini Allah letak pada siapa? Pada manusia. Surah Al-Kahfi ayat 29. Ini surah Saf. Ayat berapa? 5 ke apa? Ini 5. Al-Kahfi 29. Kemudian ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini surah apa ni? Asy-Syams. Kan? Asy-Syams. Cuba terjemah. Qad aflaha, telah berjayalah, telah beruntunglah. Man zakkaha, siapa yang mensucikan apa? Jiwa. Makna dia berjaya sebab apa? Sebab dia yang mensucikan jiwanya sendiri. Dan wa qad khaba, telah rugilah, telah celakalah orang yang man dassaha, orang yang mengotorkan jiwanya. Siapa yang kotor jiwa? Dia. Okey, boleh? Ayat 9 dan 10. Ini Asy-Syamsu kan? Ni kena ingat ayat ni. Tak ingat ayat apa, ingat nombor ayat dan nama surah. Kalau orang tanya, jawab. 9, 10. Jadi kalau kita gabungkan tafsir ni dengan tafsir ni, macam mana jadi maksud dia? Allah menyesatkan siapa yang Allah nak sesatkan setelah dia memilih sesat. Kan? Allah menyesatkan siapa yang Allah nak sesat setelah dia mengotorkan jiwanya. Boleh faham? Cuba baca ayat dah. Boleh. Faman absara fali nafsi. Siapa yang absara apa dah? Melihat, berfikir, maka itu adalah untuk dirinya. Jadi dia akan dapat kebaikan bermula daripada apa? Dia berfikir. Dia celak. Okey. Satu lagi kita boleh jawab ayat ni. Kenapa Allah sandarkan sesat dan hidayah itu kepada dia? Kenapa?
Dalam ayat di bawah ni Allah sandarkan bergantung pada kehendak dan usaha masing-masing. Tapi di sini Allah sandarkan kepada dirinya. Sebab walaupun manusia yang pilih, semua berlaku dengan izin Allah. Satu. Yang kedua, Allah sandar pada diri dia. Allah nak supaya apa? Kalau hidayat di tangan aku, sesat pun di tangan aku. Kalau kamu nak hidayat, kamu kena cari akulah. Sebab ada tak jadi manusia cari hidayat tapi dengan manusia? Ada tak? Ada. Kadang-kadang dengan mimpi, kan? Kadang-kadang dengan guru dia, dengan tarikat dia. Sampai ke mati dia tak akan jumpa hidayat. Sebab hidayat milik Allah. Kan? Ni, saya baru tengok satu video. Video pendek oleh penceramah terkenal. Ada datuk lagi. Tapi dia baca hadis palsu dan mendustakan Nabi. Dia kata, dalam satu peperangan, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, adakah setelah aku wafat, engkau akan turun lagi, wahai Jibril? Jibril kata, aku akan turun. Berapa kali? 10 kali. 10 kali. Buat apa ni? Aku akan tarik 10 mutiara, satu persatu. Tarik iman, tarik Al-Quran. Hadis itu hadis palsu dan bercanggah dengan surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr Tuhan kata apa? Tanazzalul malaikatu warruh fiha. Malaikat dan Jibril turun setiap kali malam lepas mati, lepas Nabi wafat berapa kali dah malam Al-Qadar. Hadis ini penipu besar kepada Nabi, tapi disebut oleh penceramah terkenal dan ada datuk. Rusak tak manusia? Jadi bila nak sesat, ya? Kalau dia baca hadis, dia tak cek, dia nak apa sebenar? Dia nak hidayat ke dia sesat? Ini tahap masyarakat Islam kita di Malaysia. Rendahnya tahap Islam di kalangan masyarakat kita, iaitu dia akan dengar apa saja yang disembah oleh ustaz-ustaz. Dan ustaz lagi popular, lagi diterima. Betul tak? Jadi orang kita tak nak berfikir, tak nak bertanya. Dulu kini, saya tahulah. Cakap je peta, cakap je hebat, keluar je bunyi majah hadis, popular. Tapi hadis palsu. Dan bila baca hadis palsu, Nabi kata apa? Siapa berdusta ke atasku dengan sengaja, dia menempah tempatnya, ya Allah. Penceramah menempah tempat ke neraka. Pendengar, bahaya. Betullah kalau baca Quran saja, hadis saja tak popular. Dia kena campur sikit. Dhaif, palsu. Nak tahu tak siapa nama ustaz tu? Tapi kadang-kadang kena beritahu supaya kita dapat berhati-hati, kan? Kalau nak tahu, PM saya. Saya geram betul sebab dia popular, kan? Ramai pengikut. Tapi dia berdusta pada Nabi. Ini jenayah besar ni. Penjenayah paling besar ialah berdusta atas nama Nabi. Tapi dia orang terkenal. Diterima oleh masyarakat Islam. Sedih agama kita. Okey. Siapa ni? Man anab. Allah bagi hidayat kepada siapa yang nak kembali kepada Allah. Soalan dia, siapa? Allah jawab. Iaitu, kalau saya tanyalah, kita semua nak kembali kepada Allah tak? Nak kembali ke dah kembali? Umur berapa dah? Umur 40 baru nak kembali. Saya ulang balik soalan. Kita sekarang nak kembali ke dah kembali? Dah kembali? Okey, tengok ada tak sifat orang kembali? Kalau tak ada, berdusta dalam kelas tadabbur. Iaitu orang-orang yang amanu, mereka beriman. Orang yang kembali kepada Allah, pertama ialah orang beriman. Apa makna beriman?
Percaya? Tak cukup. Orang kafir pun percaya Allah pencipta langit. Orang kafir pun percaya pada hari akhirat. Orang kafir tak percaya. Yahudi dan Nasara percaya tak pada hari akhirat? Percaya. Bahkan mereka kata mereka akan masuk syurga. Tapi mereka tak beriman walaupun percaya pada hari akhirat. Jadi takrif iman tu tak lengkap. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman dengan rukun iman dan beramal. Orang Yahudi tak beramal. Dia percaya pada hari akhirat tapi tak beramal. Jadi beriman kepada Allah, yakin Allah itu Tuhan dan ikut semua perintahnya. Kemudian apa pula bukti dia beriman dan ikut perintah Allah? Apa bukti? Wa tatma'innu. Dan tatma'innu apa dia? Tatma'innu makna khusyuk, tenang. Dan ini fi'il mudhari' ni. Kalau belajar bahasa Arab lah. Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Dan sentiasa tenang. Qulubuhum, hati-hati mereka, bizikrillah, dengan zikrullah. Apa makna zikrullah? Kita dah sebut sebelum ini kan, zikrullah apa dia? Zikrullah yang paling besar dan utama ialah ta'atullah, mentaati Allah. Daripada ta'at Allah tu pecahlah. Ada zikir subhanallah, ada solat, ada baca Quran, kan? Apa lagi? Lain-lain lah semua amalan. Tapi zikrullah yang paling besar ialah semua jenis ketaatan kepada Allah. Okey. Jadi tanda orang kembali kepada Allah, dia beriman. Tanda dia beriman apa dia? Dia tenang. Tenang dengan apa ni? Ada tak tanda tu? Ada tak? Ada ke tak? Tak, dengan baik-baik. Lepas ni Allah tegaskan lagi. Ala bizikrillah. Ingatlah. Ayat ni kena terjemah macam ni. Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah, tatma'innu, hati-hati sentiasa tenang. Boleh? Boleh faham? Faham tak maksud ayat ni? Apa yang Allah nak bagi tahu? Apa dia? Satu, Allah nak bagi tahu ketenangan di mana? Ketenangan di mana? Hati. Bukan pada pakaian, bukan pada fizikal, bukan pada jawatan. Semua orang nak tenangkan, tapi dia lupa ketenangan tu bukan pada gambaran material luaran. Tak. Ketenangan di hati. Berapa ramai yang harta banyak, pangkat besar, tapi hati dia tak tenang. Dia tak tenang. Berapa ramai yang tak ada apa-apa, dia tenang, dia tawakal pada Allah. Kan? Ingat, satu, tenang di hati. Selagi hati tak tenang, jangan menipu orang bahawa kamu bahagia. Okey, yang kedua, penyebab paling utama, bukan paling utama ni, satu-satunya sebab hati tenang, satu je, iaitu zikrullah. Makna selain pada zikrullah, tak mungkin akan menenangkan hati. Ini makna ni. Ala bizikrillah. Ingatlah, hanya dengan mentaati Allah, hanya dengan berzikir, barulah hati kamu akan tenang. Okey. Boleh ke? Macam mana ni? Tanda ni ada tak pada kita? Ada ke tak ada? Jawab aja sebab Allah tahu dalam hati kita. Ada tak? Okey. Kadang-kadang
Dia macam ni, kadang-kadang kita perasan. Dia dalam tafsir, ulama mengatakan, dengan zikir pada Allah, hati dia tenang. Maksudnya apa? Bila dia solat, jiwa dia rasa tenang je. Rasa bahagia je, rasa seronok je. Bila dia buat maksiat, rasa serabut je, rasa tak tenang je. Rasa gelisah je. Bila dia berzikir, tenang, sejuk je hati. Dan bila tenang, bila sejuk, dia akan buat apa? Kalau berzikir ataupun baca Quran, dia rasa tenang je, sejuk je. Dia akan buat apa lepas tu? Dia akan sambung lagi. Iyalah. Kita kalau dah seronok, kita buat sekejap ke lama? Lama. Sebab itulah bila Nabi baca Quran, mana ada 5 minit, mana ada 10 minit. Sebab baca Quran tu menenangkan hati Nabi berjam-jam. Itulah tanda tenang dengan zikrullah. Makan biasa-biasa je, tak rasa seronok. Berjalan tak rasa seronok. Tengok pemandangan tak berapa seronok sangat. Tapi bila solat, beribadat pada Allah, bila berzikir, itu tanda orang tu kembali kepada Allah. Boleh? Kita masa zikir tu rasa tenang tak? Rasa seronok tak? Contohlah zikir la ilaha illallah kan. Nak baca 10 ke nak baca 100 kali? Dia ada 2 pilihan tu. Kalau zikir pagi kan, dia kata kalau malas 10 kan. Dia tulis dalam buku, kalau malas 10. Kita pilih yang mana? Pilih yang mana? Itulah tanda tak tenang. Itulah tanda tak tenang. Bila kita nak cepat, seolah benda tu tak membahagiakan kita. Mana mungkin benda yang tenang, benda membahagiakan, kita nak cepat tinggal. Mana mungkin? Sebab tu Sayyidina Ali dia kata apa? Kalau boleh, dalam solat aku tak nak bagi salam. Kalau boleh aku tak nak bagi salam. Tapi sebab ada tanggungjawab lain, aku kena bagi salam. Kenapa kalau boleh tak nak bagi salam? Sebab tenang je dengan solat. Bahagia je. Boleh faham? Ayat ni ramai orang tersilap faham. Biasa dengar ayat ni kan? Ustaz, saya masa zikir tenang je. Berapa minit? 5 minit je. Makan berapa lama? Setengah jam. Masa tengok sungai, duduk kat sungai berapa lama? 5 jam. Apa tenang dengan zikirnya? Kalau tenang dengan zikir 5 jam. Duduk kat sungai, 5 minit je. Kenapa duduk sekejap ni? Tak tenang lah. Sebab Allah kata tenang dengan zikrullah. Okey, berapa lama? 5 jam tu saya kata. 5 jam. Okey, masa zikir pagi berapa lama? Zikir pagi dia setengah jam habis. Okey, lepas tu kenapa tak sambung dengan baca Quran? Mana lebih besar, baca Quran dengan tengok sungai? Alasan ni lah ni. Alasan. Nak tengok sungai. Nabi pernah tengok sungai? Nabi tengok pemandangan cantik, tak ada, padang pasir je. Nabi tengok ayat Quran. Berjam-jam sampai bengkak kaki. Inilah maksud bizikrillah. Samalah kita buat kerja dunia kan, dengan kita pergi buat kerja dakwah kan kerana Allah. Yang mana kita lagi seronok. Kalau buat kerja dakwah, tak puas lah, kalau boleh tambah lagi. Lepas tu, minggu depan saya nak pergi lagi. Itu adalah sikit-sikit tanda ketenangan. Tapi kalau Ustaz, minggu depan saya tak boleh lah. Minggu sekali lagi pun tak boleh juga. Sebab apa? Ada meeting. Kan? Okey? Boleh ke? Baca Quran ni. Baca Quran. Kata ulama antara benda yang paling besar ialah yang membawa ketenangan baca Quran. Sebab setiap ayat kita faham, kita rasa, ya Allah, hebatnya engkau, sayangnya engkau pada aku, pemurahnya engkau, pengampun. Lagi kita nak baca ayat seterusnya. Dah faham lagi nak tahu. Ya Allah, sebab apa? Setiap ayat menunjukkan kebesaran Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Lagi kita nak baca kan? Macam kita baca surat kekasih kan? Kita nak baca 3 line ke 30 line? Kalau surat kekasih lah.
Baca-baca 3 helai, ya Allah, kenapa tulis pendek? Kan? Betul tak? Tapi bila baca Quran, ya Allah, lambatnya nak habis. Beza tak? Ya Allah, sebenarnya kita cinta siapa? Cinta orang ke cinta pencipta orang? Apa? Jadi kalau kita orang yang benar-benar kembali, inilah tandanya. Pertama, kita beriman. Bila beriman, inilah tandanya. Seronok dengan ibadat, bangun malam kan. Sebab tu ulama kata orang yang boleh bangun malam ni, dia rasa lebih lazat daripada orang yang tengah lazat makan. Orang yang bangun malam lebih lazat daripada orang yang lazat berjalan-jalan. Kalau diminta tukar, pergi melancong dengan solat malam, dia akan pilih solat malam. Sebab ketenangan, bizikrillah. Ramai tak orang melancong sampai lupa tak baca Quran dalam tempoh tu kan. Sampai tak sempat baca zikir pagi petang. Ramai tak? Lepas tu kononnya alasan nak tengok kebesaran Allah, sampai tinggal zikir, sampai tinggal. Itu tipu daya syaitan. Dan dalam ayat ni, okey, ayat ni Allah guna tatma'innu berapa kali? 2 kali kan? Kemudian Allah guna dalam bentuk fi'il apa? Menunjukkan apa? Kita kalau makan, mungkin tenang. Tapi sentiasa tenang ke? Tak. Sentiasa sedap tak? Masa makan je. Kita kalau berjalan kat tengok sungai, berapa lama bertahan? Seronok? Tak ada, tak sampai 5 jam lah. Sejam dah boring kan? Sejam, 2 jam boring lah. Tapi zikrullah dia bukan setengah jam, bukan 1 jam, bukan 5 jam. Tatma'innu, sentiasa tenang. Buktinya apa? Kalau ada musibah, jiwa dia tenang je, relax je. Kalau ada kematian anak ke, suami ke, isteri, jiwa dia tenang je. Okey. Apa asas untuk mendapat ketenangan ni? Apa asas dia? Apa dah? Rezeki yang halal. Bukan juga. Bukan. Itu antara lah. Tapi benda yang paling besar dan paling asas, bukan. 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 Sebelum yakin kena ada apa? Sebelum yakin kena ada apa? Ilmu. Tak mungkin kita takwa, tak mungkin kita yakin kalau tidak ada ilmu. Sebab tu ayat pertama turun, Iqra. Dan sebab itulah dalam kisah Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim minta apa kepada Allah? Dalam ayat 260 surah Al-Baqarah. Wa iz qala Ibrahimu arini kaifa tuhyil mauta. Kaifa tuhyil mauta? Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ni. Yatma'inna. Sini tatma'inna, perkataan yang sama. Okey, cuba terjemah. Wa iz qala. Dan ingatlah ketika mana Ibrahim berkata. Berkata pada siapa? Kepada Tuhan. Oh ada ni. Wa iz qala Ibrahim. Rabbi kan? Rabbi arini. Wahai Tuhanku, arini apa? Biasa dengar tak hari ni? Tak biasa. Kalau Aryani? Oh biasa kan? Itu lebih kerap dengar kan? Walaupun mahal. Hari ini tunjukkan aku kaifa. Bagaimana engkau tuhyi al-mauta? Boleh tak wahai Tuhan tunjuk padaku macam mana cara engkau menghidupkan yang mati? Maka Allah pun tanya balik Ibrahim, awalam tu'min? Qala awalam tu'min? Ibrahim, kamu tak beriman ke? Kamu tak percaya ke kepada aku?
yang boleh menghidupkan yang mati. Tuhan tahu tak tujuan Ibrahim minta? Tahu, tapi saja nak tanya. Maka Ibrahim jawab apa? Qala bala. Bahkan aku memang dah beriman. Engkau memang berkuasa menghidupkan yang mati. Habis kenapa minta? Walakin liyatma'inna, supaya hati aku lebih yakin. Maknanya asas untuk dapat ketenangan ialah ilmu dan keyakinan. Selagi mana semakin kita yakin, semakin kita berilmu, semakin tenang. Dan semakin kurang keyakinan kita, semakin sedikit ilmu kita, semakin tak tenang hati kita. Okey? Jadi asas ketenangan apa dia? Asas ataupun syarat ketenangan hati. Satu, ilmu. Ilmu apa ni? Tentulah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, yakin. Ada orang ada ilmu tapi tak yakin. Yang ketiga, yang Nabi ajar kita supaya kita baca doa. Minta supaya hati tenang. Kan? Saya dah sebut sebelum ni. Apa doa tu? Nak hati tenang pun kena minta juga. Jangan minta panjang umur sahaja. Apa doa tu? Allahumma inni as'aluka. Bukan. Dia betul-betul sebut mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, aku mohon pada engkau nafsan jiwa yang tenang dengan engkau. Tenang dengan engkau sama tenang dengan zikrullah. Kalau dengan Allah tak tenang, jangan cakaplah dengan yang lain lagi tak tenang. Kemudian, macam mana nak dapat jiwa yang tenang? Tu'minu biliqa'ika. Satu. Yang kedua, watarda biqada'ika. Yang ketiga, wattaqna'u bi'ata'ika. Jadi kalau kita nak jiwa yang tenang, kena minta pada Allah. Kena lengkap rukun dia ni. Semua kita cemah, ya Allah, aku mohon pada engkau nafsan jiwa yang tenang dengan engkau. Bukan tenang dengan makanan, bukan tenang dengan duit, bukan tenang dengan anak isteri, tak. Dengan engkau tenang. Kan ada satu malam Nabi duduk dengan Aisyah, kan? Nabi sayang pada Aisyah. Aisyah pun cinta pada Nabi. Tapi Nabi kata pada Aisyah, ya Aisyah, aku sayang pada engkau. Tapi aku lebih cinta duduk bersama Allah. Faham? Dengan engkau jiwaku lagi tenang. Kita kalau biasa berjalan kan, kalau musafir kan, mana kita tenang? Tengah makan, tengah berjalan ke tengah solat jamak qasar tu? Mana lebih tenang? Kadang-kadang sampai rumah pun qasar lagi, terlupa dengan musafir. Okey. Jadi rukun jiwa tenang pada beriman dengan liqa. Makna dia nafsu tu percaya dia akan jumpa Allah. Bila dia percaya dia akan jumpa Allah setelah mati, apa akan dia buat? Dia akan buat apa? Bila dia beriman bahawa dia akan jumpa Allah satu hari, dia akan buat apa? Kita kalau dipanggil bos, jumpa bos kan, kita buat persiapan tak? Persiapan apa? Amal lah.
Allah kata apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang yakin dia akan jumpa Allah, dia akan beramal soleh. Ni. Jiwa yang tenang, pertama dia beriman akan jumpa Allah. Kesannya dia akan beramal soleh. Yang kedua, tarda biqadaika. Biarlah jiwa aku redha dengan takdir engkau. Sama ada takdir yang baik ataupun takdir yang nampak macam musibah. Sakit ke, miskin ke, kematian ke, kemalangan ke, semua jiwa tu redha. Kalau ada musibah je, dia kelang kabut, dia gelisah. Bukan jiwa yang tenang. Dan yang ketiga, taqna'u apa makna? Qana'ah. Rasa puas, rasa cukup. Dengan atak apa dia? Pemberian. Lawan dia apa dia? Rasa puas, rasa cukup dengan apa yang Allah bagi. Lawan dia apa? Lawan dia tamak lah. Sebab tu orang yang tamak, jiwa dia tak tenang. Asyik tak cukup je, nak kejar lagi, jiwa dia tak tenang. Jadi sebenarnya qanaah ni satu anugerah Allah, satu nikmat yang besar yang Allah bagi kepada orang beriman. Bila jiwa dia qanaah, dia akan tenang je, tak kelang kabut. Okey? Jadi syarat ketenangan hati, ilmu. Yang kedua yakin. Yang ketiga tu sambung je, beriman dengan perjumpaan Allah. Yang keempat, redha dengan semua takdir. Yang kelima, qanaah. Hari tu dapat 100, alhamdulillah. Besok dapat 500, alhamdulillah. Lusa dapat RM5, alhamdulillah. Okey, boleh ke? Nampak tak nampak? Kita habiskan satu ayat lagi. Allazina amanu, doa ni saya dah bagi ni. Dah ada dalam grup. Allazina amanu, iaitu orang-orang yang amanu, mereka beriman. Wa aminus salihat, dan mereka beramal soleh. Lahum, bagi mereka, tubah. Apa dia tubah? Apa dia? Kehidupan yang baik daripada tayyib, kan? Kehidupan yang, jadi kehidupan yang baik ni bukan mesti kaya, bukan mesti rumah besar, tapi beriman dan beramal saleh. Kemudian wa husna ma'ab, dan sebaik-baik apa dia? Maaf? Tempat kembali. Beruntunglah orang yang pagi, petang, siang, malam, daripada muda ke tua, dia mengejar ketenangan hati. Dan alangkah ruginya orang daripada pagi, petang, muda sampai ke tua mengejar harta benda. Harta benda tak boleh memberi ketenangan. Dan nak dapat ketenangan hati, tengok syarat tadi. Asasnya mesti ada ilmu. Yakin kepada Allah. Boleh tak kita terima dalil ataupun hujah selain daripada Al-Quran dan hadis? Contoh, dari golongan ulama terdahulu yang soleh mendapat ilham ataupun bermimpi dalam mengasalkan, tak boleh. Jawapan dia tak boleh. Kalau ulama, walaupun dia ulama, tapi dia dapat daripada mimpi
mimpi contoh zikir ke amal dia tu tak boleh. Pertama, sebab apa? Sebab mimpi ulama bukan dalil, bukan hujah dalam agama. Kalau semua ulama bermimpi dan semua ulama ada amalan masing-masing daripada mimpi, agama akan jadi cacat berbah. Kan? Yang kedua, tak boleh sebab apa? Sebab agama dah lengkap. Allah kata apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamah dina. Hari ini aku dah lengkapkan agamaku. Bila dah lengkap, tak ada dah mimpi ke apa ke, tak ada. Pandangan ke, tak ada. Kemudian yang ketiga tak boleh. Sebab apa? Sebab yang Nabi amalkan, yang Nabi suruh, yang betul-betul daripada wahyu Allah, yang sahih, pun banyak lagi kita tak amal. Kenapa nak ambil mimpi ulama? Siapa ulama dibanding dengan Rasulullah SAW? Kenapa nak tinggal yang utama dan nak ambil yang kurang utama? Kalau kita cerdik, ambillah yang daripada Nabi. Sebab dia adalah wahyu. Dia pasti betul. Wallahu a'lam. Baca Quran di sisi jenazah adakah bid'ah? Tak, tengok apa tujuan dia baca. Kalau dia memang selalu baca Quran kan di rumah dia dan kebetulan hari itu ada jenazah, dia pun teruskan baca macam biasa. Tak salah. Dan kalau dia baca dengan tadabbur, lagi bagus. Walaupun ada mayat di sebelah. Tapi kalau selama ni dia tak baca Quran, ada mayat kat depan baru baca, itu salah. Kenapa baca bila ada mayat? Quran untuk orang hidup, bukan untuk mayat. Kan? Jadi kalau tak ada orang mati, kamu tak akan baca Quran selama-lama lah. Seolah macam itulah. Kan? Nabi tak pernah baca Quran apabila ziarah sahabat yang meninggal. Bukan daripada Nabi. Bahkan bila Nabi ziarah orang meninggal, Nabi pesan pada sahabat apa dia? Apa Nabi pesan pada sahabat? Nabi tak kata baca Quran. Tak. Nabi kata, istaghfiru li akhikum. Tolonglah berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa saudara kamu yang meninggal ni. Yang paling diperlukan oleh semati bukan baca Al-Quran. Quran dah habis dah untuk orang mati. Quran untuk orang hidup. Jadi orang mati memerlukan apa? Doa. Doa yang paling mahal ialah keampunan. Wallahu a'lam. Tak, produk daripada orang kafir. Kemudian keuntungan dia guna untuk keagamaan. Agama apa? Yang atomi lah ni. Semalam dia tanya soalan, saya dah jawab. Tak boleh. Kalau kita tahu hasil daripada keuntungan produk tu diguna untuk menyebarkan agama yang bukan Islam, hukum kita bersama adalah haram. Dalilnya Allah kata wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu bekerjasama tolong-menolong dalam perkara dosa. Apatah lagi benda menyebabkan kekufuran, kesyirikan. Allah kata jangan. Bila jangan, hukumnya haram. Boleh tak Ustaz terangkan dengan ringkas ayat terakhir surah Al-Furqan? Ya? Ya? Serah pada pihak yang berkuasa. Sama ada pihak masjid ke, pihak polis ke. Sebab pihak yang berkuasa saja boleh umumkan untuk supaya orang yang hilang tu dapat cari. Dan dia pun mudah cari kalau letak kat polis ke ataupun kat masjid. Surah Al-Furqan, ayat terakhir. Ayat 77.
Maksudnya ialah Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kuzzibtum fasawfa yakunu lizama. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada golongan yang ingkar, Tuhanku tidak akan menghargai kamu kalau tidak adanya doa ibadat kamu kepadanya apabila kamu telah mengetahui bahawa Tuhanku telah menetapkan tidak menghargai seseorang pun melainkan kerana doa ibadatnya. Maka sesungguhnya kamu telah pun menyalahi ketetapan Tuhan. Dengan yang demikian sudah tentu balasan azab. Okey. Maksud dia lebih kurang, kalau bukan kerana doa Nabi dan doa para sahabat, maka Allah tak akan peduli pada puak-puak yang orang yang menentang Nabi ni. Allah akan turunkan azab segera ataupun Allah akan turun apa saja musibah. Kalau bukan kerana doa Nabi dan para sahabat. Jadi Allah nak beritahu mereka tu sebenarnya tak ada nilai. Tapi yang menyebabkan Allah ambil peduli juga hal mereka sebab apa? Sebab doa Nabi dan para sahabat ataupun doa orang yang beriman. Wallahu alam. Apa artinya selawat? Selawat makna dia tengok kepada siapa, daripada siapa kepada siapa. Kalau selawat kita, selawat malaikat kepada Nabi, makna dia doa. Kalau selawat Allah kepada Nabi, maknanya puji. Kalau selawat kita kepada Nabi, makna kita berdoa kepada Allah supaya Allah rahmati Nabi. Jadi tengok daripada siapa kepada siapa. Ustaz, apa hukum tak menyambut hari lahir? Dia mengucap hari selamat hari lahir. Menyambut hari lahir, hukumnya bukan sunnah Nabi. Hukumnya bukan sunnah Nabi. Itu adalah budaya orang kafir. Jadi tak sepatut kita orang Islam kemudian belajar tadabbur Al-Quran kan, kemudian belajar sunnah Nabi, tiba-tiba nak buat yang kita sendiri tak belajar, apatah lagi Nabi pun tak buat. Jadi tak perlulah sambut hari jadi. Satu, yang kedua, kenapa nak sambut hari jadi? Apa kelebihan hari jadi kita? Hari jadi kita dengan hari jadi Nabi mana lebih mulia? Hari jadi Nabi lagi mulia, tapi Nabi tak pernah sambut pun. Jadi hari jadi kita tak ada nilai pun, apa nak disambut? Lepas tu tiup lilin pula. Kan? Kalau nak makan kek, makan terus dia. Kenapa nak tiup lilin? Lambat. Bersyukur? Sebenarnya Allah bukan panjang umur kita sekali setahun tahu. Setiap saat. Jadi kena sedekah setiap saat tahu. Tipu daya iblis lah. Iblis kan nak hiaskan benda tak cantik ataupun benda salah, ataupun paling kurang tak salah pun sia-sia. Betul tak? Tak meningkatkan iman, tak menambahkan amal soleh. Tapi syaitan nak gambarkan benda tu bagus. Apa dia? Mengeratkan hubungan silaturahim. Bersyukur pada Allah. Walaupun 360 hari tak bersyukur pun, satu hari je dalam setahun. Ya, okey. Itu alasan siapa tu? Tahu tak? Alasan syaitan. Sebab apa? Saya nak tanya, Nabi dan kasih sayang Nabi dengan sahabat, dengan kasih sayang kita dengan sahabat, mana lebih kuat? Kasih sayang Nabi kepada sahabat lagi kuat daripada kasih sayang kita pada kawan-kawan. Betul kan? Betul. Okey, setuju? Okey. Bagaimana Nabi pupuk kasih sayang dengan sahabat sampai begitu kuat, sampai sahabat sanggup bagi harta pada sahabat yang lain? Adakah dengan sambut hari jadi? Tak. Dengan akidah beriman kepada Allah. Semua beriman kepada Allah, maka mereka anggap sahabat mereka saudara mereka. Asas kasih sayang beriman. Tadabbur Al-Quran, bukan sambut hari jadi. Sebab itulah sambut hari jadi ni tak akan mengeratkan hubungan silaturahim. Kenapa? Sekali setahun. Kalau betul nak erat hubungan silaturahim dengan sambut hari jadi, sambutlah setiap hari dan panggillah setiap hari. Setuju? Okey.
Surah Al-Isra ayat 11. 1 hingga 8. Bolehkah dijadikan amalan dibaca sambil letak tangan di dada untuk kelapangan hati? Tak boleh. Baca surah Alam Nashrah, letak di dada, tenang hati. Kalau boleh, lama dah Nabi baca surah tu letak kat dada Abu Jahal. Kan? Abu Jahal pun tenang je. Kan saya dah sebut syarat nak tenang hati bukan baca surah Insyirah. Ilmu, belajar agama, kenal Tuhan. Bila dah kenal, yakin. Bila dia yakin, beramal. Beramal lah. Dan akhirnya dengan beramal solat, dengan zikir, dengan baca Quran, jiwa kita baru tenang. Bukan dengan baca surah Insyirah. Zanaria. Macam mana kita nak rasa redha dengan setiap takdir Allah kepada kita, terutamanya takdir yang kita tak ingini. Okey. Yalah, memanglah yang kita tak redha, yang kita tak ingin lah. Yang kita ingin semua kita redha. Itulah panggil nafsu. Kan? Sebab itulah Nabi cakap apa? Huffati al-jannatu bil makarih. Semua amalan yang membawa ke syurga dipenuhi dengan benda yang nafsu tak suka. Tak ada benda yang baik nafsu suka. Kan? Kalau semua yang baik suka, semua masuk syurga. Betul tak? Semua orang suka solat. Semua orang suka kelas tadabbur. Semua orang suka zikir. Penuh syurga. Tak ada tempat dalam neraka. Jadi Allah jadikan benda yang baik, nafsu tak suka. Sebab tu, kenapa Allah nak test? Betul tak kamu percaya padaku? Kalau percaya, lawan nafsu. Lawan nafsu, buat yang aku suruh. Yang aku suruh, nafsu tak suka. Itu satu. Yang kedua, bagaimana nak menghadapi nak menghadapi musibah supaya kita boleh redakan. Pertama, yang tadilah kita ingat semua yang baik nafsu memang tak suka. Yang kedua, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Moga-moga yang kamu suka dia buruk. Kita suka, tapi sebenarnya Allah kata buruk. Kadang-kadang kita suka harta, kita suka naik pangkat, tapi Allah kata buruk. Kenapa? Melalaikan, menjauhkan kamu daripada Allah, menyibukkan kamu dengan dunia. Dan sebaliknya Allah kata, yang kamu tak suka tu, moga-moga dia adalah baik. Kadang-kadang Allah bagi sakit. Allah kata sakit tu sebenarnya baik. Dengan kamu sakit, cimak masa, kamu tak keluar, banyak masa kamu dengan Allah, banyak masa untuk kamu baca Al-Quran, banyak masa kamu dengan keluarga. Jadi fikir yang positif. Fikir yang positif. Yang ketiga, ingat pada satu hadis Nabi. Allah bila sayang pada seseorang, Allah bagi benda yang kita tak suka. Allah akan bagi ujian, Allah akan bagi musibah. Itu tanda apa tu? Dan juga ayat Quran Allah kata, bila Allah tak suka pada seseorang, Allah akan tambah nikmatnya. Dia semakin senang, semakin kaya. Takut-takut kita termasuk dalam kumpulan tu. Dipanggil apa? Istidraj. Ya. Kemudian yang keempat, kita ingat pada satu ayat Quran, surah Az-Zumar ayat 10. Iaitu amalan yang paling besar pahala. Bahkan pahalanya tidak ada had. Apa dia? Apa amalan yang pahala dia paling besar dan tidak ada had, tidak ada limit? Sabar. Dan nak sabar syarat kenapa? Kena ada musibah. Jadi bila dapat musibah, ingat, oh ini peluang nak dapat pahala yang lagi besar. Kadang-kadang aku solat, pahala dapat sikit je sebab tak khusyuk. Baca Quran pun asyik mengantuk je. Maka Allah nak bagi pahala yang lagi besar. Apa dah? Allah bagi musibah, aku sabar. Aku redha. Wallahu a'lam. Cerita Ghulam semalam benar atau ya Allah ya Tuhanku? Tengok balik rakaman semalam. Ini kelas tadabbur, kita tak akan bacalah Israiliyat. Kalau kenal saya tak akan bacalah benda yang tak betul. Yang kedua, sebelum baca hadis malam, saya dah beritahu hadis sahih riwayat Muslim.
Ustaz, waktu solat tahajud ialah awal malam. Baca Quran setiap malam Jumaat, dia sedekah pahala kepada arwah ibu, ayah. Tak, baca Quran, kalau daripada anak, baca Quran, kalau betul kerana Allah, dan dibaca daripada anak, untuk ibu bapa yang dah meninggal, sampai. Sampai. Okey? Kalau kita betul nak sedekahkan pahala amalan kita pada mak bapak, kalau betul ikhlaslah, jangan baca malam Jumaat aja. Baca Quran malam Jumaat tak ada kelebihan. Kecuali yang surah Al-Kahfi, kan? Itu ulama beza pendapat. Ada mengatakan baca surah Al-Kahfi hari Jumaat, termasuklah malam Jumaat, ada kelebihannya. Tapi kalau nak baca surah-surah lain, bacalah bila-bila masa, bacalah setiap hari. Lagi kerap kita baca, lagi banyak pahala mak bapak kita dapat. Jangan tunggu malam Jumaat saja. Jadi nasihat saya, bacalah setiap malam dan bacalah berbagai-bagai surah. Jangan surah tertentu saja. Waktu solat tahajud ialah awal malam. Salah. Solat tahajud bukan awal malam. Solat tahajud ialah bila kita mula bangun tidur. Solat tahajud ialah kita solat setelah bangun daripada tidur waktu malam. Jadi kalau kita tidur lepas Isya, bangun pukul 2. Mana awal tahajud kita? Pukul 2 lah. Kalau awal malam, kita belum tidur. Itu bukan tahajud. Itu dia panggil apa? Solat malam ataupun qiyamul lail. Dia beza. Qiyamul lail ataupun solat malam dengan tahajud. Kalau tahajud, syarat dia kena tidur dulu. Bangun tengah malam, barulah dipanggil tahajud. Dan juga dipanggil juga solat malam qiyamul lail. Tapi kalau solat malam qiyamul lail, walaupun kita tak tidur, daripada Isya kita pun dah solat witir. Solat witir, orang tanya solat apa? Solat malam. Betul. Orang kata solat apa? Qiyamul lail. Betul. Tapi orang kata solat apa? Tahajud. Salah. Sebab anda belum tidur. Okey. Beza. Nabi kata ada satu hadis kudusi kan. Allah turun ke langit 1/3 malam. Yang mana ni? Yang bahagian akhir. Jadi pahala tu lagi besarlah. 1/3 malam bahagian akhir. Kita bagilah. Kalau waktu malam bermula daripada maghrib sampai subuh kan. Katalah 10 jam. Bagi 3. Lepas tu ambil 1/3 bahagian akhir. Kenapa? Lagi besar pahala. Pertama, waktu Allah turun. Yang kedua, lagi tengah malam, lagi susah nak bangun, lagi sedap tidur, lagi besar pahala. Tak, awal bahagian 1/3 akhir. Tak. Kalau 1/3 akhir, katalah mula daripada pukul 2. Pukul 2 lah. Ataupun pukul 3 kan. 1/3 bahagian akhir bermula pukul 3 sampai subuh. Yang terbaiknya pukul 3 lah. Bukan awal malam. Tapi awal malam daripada 1/3 bahagian akhir. Faham? Kalau awal malam, lepas Isya. Boleh apa? Pukul 2? Ada ustaz beruqyah dengan selawat dan Quran dan berdialog dengan jin. Ramai orang yang view kat online ruqyah. Adakah benar cara itu ustaz? Berikan pencerahan yang benar pasal Apa dia? Ikut kuliah jin. Ada ustaz beruqyah dengan selawat dan Quran dan berdialog dengan jin. Ramai orang yang view kat online ruqyah itu. Adakah benar cara itu ustaz? Berikan pencerahan yang benar. Dia ruqyah syar'iyah dibenarkan. Kalau guna ayat Al-Quran kan, guna nama-nama Allah dibenarkan. Tapi selawat saya tak pernah jumpa dalil. Wallahu a'lam. Ruqyah syar'iyah dibenarkan selagi mana dia menggunakan ayat Quran ataupun nama-nama Allah kan. Kalau guna selawat saya tak jumpa dalil. Sebab selawat ni ada waktu tertentu kan. Bila orang tu sebut nama Nabi, kita kena berselawat. Bila hari Jumaat, kena perbanyakkan selawat. Tapi kalau masa ruqyah, saya tak jumpa dalil. Wallahu alam. Dia kemudian apa dia? Dia berdialog dengan jin.
Berdialog dengan jin boleh bercakap dengan jin. Cuma ulama yang salahnya bila orang tu mendakwa dia nampak jin dalam bentuk yang asal. Itu salah sebab tidak ada dalil. Maka Syekhul Islam kata siapa yang mendakwa dia nampak jin dia pendusta. Nabi pernah diizinkan oleh Allah nampak jin rupa yang asal. Jadi orang macam kita sebenarnya tak ada dalil kalau dia mendakwa dia nampak jin. Kecuali jin bertukar rupa seperti ular ke, itu bukan nampak rupa jin yang asal. Baca surah Kahfi tiap Jumaat boleh terampun dosa-dosa kita seminggu hingga Jumaat depan. Ada hadis ke yang... Ya, ada hadis. Tapi hadis ni ada ulama hadis mempertikaikan, mengatakan dia tak sahih. Yang kata baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat diampunkan dosa seminggu. Ada ulama hadis kata sahih, ada ulama hadis kata tak sahih. Tapi yang pasti ada hadis sahih, ulama sepakat. Baca surah Kahfi diberi cahaya selama 1 minggu, tapi hadis itu tak sebut hari apa. Itu hadis sahih. Jadi kalau kita nak mengelak daripada khilaf, kita bacalah surah Kahfi hari apa-apa saja. Wallahu alam. Ada sahabat menyambut hari lahir budaya. Ustaz, ada sahabat bertanya, sepanjang bekerja belum pernah keluar zakat pendapatan. Adakah kena pada... Tak, saya dah jelaskan. Zakat pendapatan ni ada 2 pendapat lah. Pendapat pertama, tak ada. Zakat pendapatan, pendapat pertama tak ada dalam Islam. Tidak ada dalil pada Quran ataupun hadis. Nabi dan para sahabat pun tak pernah keluar zakat pendapatan. Pendapatan ni makna apa? Bayar, setiap kali dapat gaji, bayar. Setiap bulan lah. Pendapat kedua mengatakan ada. Tapi dalilnya apa dia? Dia kias. Dia kias kepada zakat pertanian. Zakat pertanian bila kita kena keluarkan? Bukan cukup setahun. Bila keluar hasil, kena keluar zakat. Dia kata kamu pun dapat gaji, keluar, dapat hasil, keluarkan zakat. Wallahu alam. Dah? Cukup soalannya apa? Tarikh ke apa? Minggu depan kita akan buat misi tadabbur tour ke Penang. Minggu ni. Hari Sabtu. Program kita bermula 10.30 pagi Sabtu dan berakhir tengah hari Ahad. Jadi siapa yang nak pergi boleh daftar nama dengan Puan Haniza macam biasa. Kemudian jadualnya kita akan maklumkan, kemudian begitu juga tempat. Sebab kita tengah adjust tempat ni. Mungkin dapat, mungkin tak dapat kan. Tapi program tu tetap ada lah. Cuma tempat belum ditetapkan. Wallahualam. Tapi Ustaz tu boleh berdialog dengan jin. Ustaz siap masuk Islam. Jin tu boleh masuk Islam. Tak, berdialog boleh. Kena sebut tadi. Berdialog, bercakap dengan jin boleh. Yang tak boleh apa? Nampak. Okey, kelas kita besok pukul 10.30 pagi insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.